Terdapat pelbagai adat dan kebudayaan Jepun. Antaranya adalah budaya tunduk hormat. Budaya tunduk hormat adalah tunduk ketika menyapa seseorang dengan rasa hormat. Cara tunduk hormat adalah tunduk ketika berdiri atau duduk dengan cara menundukkan sedikit kepala atau tunduk dalam kedudukan 90 darjah. Yang kedua adalah jangan memberi tip. Budaya Jepun tidak menerima tip kerana kelakuan ini dianggap tidak sopan. Yang seterusnya adalah adat Chonoyu atau adat minum teh. Adat ini mengandungi ritual tertentu semasa pelaksanaannya dan teh yang digunakan mestilah teh hijau. Adat ini diamalkan oleh golongan atasan dan rakyat jelata untuk mengalu-alukan tetamu. Bahasa Jepun. Bahasa Jepun mempunyai 3 sistem tulisan yang perlu dikuasai, iaitu kanji, katakana dan hiragana. Kanji merupakan tulisan pertama, kemudian diikuti hiragana dan katakana. Dua tulisan ini wujud pada abad yang sama namun bagi tujuan yang berbeza. Berikut merupakan huruf-huruf bagi setiap sistem tulisan bahasa Jepun. Di dalam adat masyarakat Jepun, terdapat dua pakaian tradisional yang utama, iaitu kimono dan juga hakama. Kimono digunakan oleh lelaki atau wanita tetapi lebih sinonim kepada golongan wanita. Kimono untuk wanita mempunyai rekaan seperti kenel. Untuk menggunakan kimono sahaja tidak mudah. Anda perlu mengikat pakaian menggunakan tali pinggang yang disebut obi. Kimono digunakan untuk menghadiri upacara rasmi seperti upacara teh, majlis perkahwinan dan lain-lain. Hakami, terdapat juga fashion Jepun yang telah dipengaruhi oleh kerajaan China yang lama. Dibuat dari dua helai kain polos yang dibentuk terpazoid. Pada masa ini, hakama adalah pakaian rasmi yang digunakan untuk pelbagai acara rasmi seperti kebenaran shiki, upacara minum teh, parti perkahwinan dan lain-lain. 3 jenis contoh makanan Jepun iaitu sushi, mochi dan takoyaki. Pertama, sushi. Sushi merupakan hidangan yang paling bercirikan Jepun. Ia merupakan gabungan nasi, cuka, garam dan gula serta pelbagai ramuan segar bermusim yang terdiri daripada makanan laut, sayur-sayuran, cendawan, telur dan daging. Sushi secara tradisi yang diperbuat daripada beras putih. Yang kedua, mochi. Mochi merupakan kuih Jepun yang diperbuat daripada mochi gome, iaitu sejenis beras bulat Japonica pendek. Ia kemudian ditumbuk sehingga lembut dibentuk menjadi bulat. Di Jepun, ia dibuat secara tradisional dan sering dimakan semasa perayaan tradisional Mochitsuki atau perayaan Tahun Baru Jepun. Yang ketiga, takoyaki. Takoyaki merupakan makanan ringan atau snack Jepun yang berbentuk bulat. Ia diperbuat daripada adunan tepung gandum serta diisi dengan sotong gurita cincang, bawang besar dan halai jorok yang dimasak menggunakan kuali khas. Perayaan Pesta Songkran adalah sambutan Tahun Baharu masyarakat Thailand yang disambut pada April setiap tahun bagi menghormati ibu bapa. Selain itu dikenali sebagai Pesta Mandi Air, iaitu mereka akan menyembah air sesama mereka dan juga kepada orang ramai. Gendang Panjang Siam juga adalah adat kebudayaan masyarakat Thailand yang dikenali sebagai Klong Yao. Ia menggambarkan identiti seni budaya dalam semua aspek persembahan tradisi seperti seni muzik, seni tari, seni lakon drama tari klasik serta dalam upacara dan perayaan juga. Thailand dari segi bahasa yang dikenali sebagai Siam adalah dikaitkan dengan perkataan Sanskrit Shama yang bermaksud gelap atau terang. Pakaian tradisional Thailand. Pakaian tradisional Thailand untuk lelaki dipanggil parachatan, digabungkan dengan seluar gaya Eropah atau seluar jeans Thai biasa. Seluar Thai biasa yang dipanggil chongkraben adalah sehelai kain yang panjangnya 3 meter, dibalut di pinggang dan juga di antara kaki untuk membentuk sehelai seluar. Secara umumnya, fabrik yang digunakan ialah fabrik yang mempunyai corak dan juga warna.
Pakaian tradisional Thailand untuk wanita pula dipanggil siwala, mempunyai persamaan dengan borong biman, tetapi perbezaannya terdapat sehelai selendang yang diletakkan di bahu. Pakaian tradisional ini biasanya digunakan dalam acara rasmi sama ada aktiviti diraja atau kebangsaan. Selendang yang digunakan dalam pakaian ini hanya meliputi satu bahu untuk menjadikannya kelihatan sangat cantik. Niangkam. Niangkam merupakan hidangan pembuka selera masyarakat Thai. Hidangan ini terdiri dari daun kaduk, halia, isi kelapa goreng, udang kering, kacang tanah, bawang merah dan cili yang dihiris halus bersama sos masam manis dan kesemua bahan dibungkus bersama di dalam daun kaduk dan dimakan begitu sahaja. Pad Thai. Pad Thai merupakan salah satu makanan yang merupakan hidangan mirip seperti kuotiao. Pad Thai menyajikan hidangan yang dimasak bersama tauge dan kucai dan turut dilengkapi dengan daging lembu ataupun makanan laut. Som tam. Som tam merupakan sajian yang menyihatkan. Bahan yang digunakan adalah irisan batik muda, tomato, cili, bawang putih serta sos yang dicampurkan ke dalam som tam yang memberikan rasa manis, pedas dan masam yang boleh dinikmati begitu sahaja. Dalam budaya Arab, mereka sangat mengutamakan keluarga. Hal ini kerana dalam budaya Arab, keluarga merupakan elemen terpenting dan sentiasa diutamakan daripada kepentingan rakan dan pekerjaan. Struktur kekeluargaan yang rapat menjadi faktor penentu kepada status seseorang dan oleh sebab itu, orang Arab sangat mementingkan maruah dan nilai dalam keluarga. Seterusnya, dalam budaya perkahwinan, negara Arab, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengatur perkahwinan anak-anak mereka. Lelaki di negara Arab pula dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang dengan syarat pihak lelaki mampu memberikan tanggungjawab dan berlaku adil. Dan situasi ini lebih dikenali sebagai sistem poligami. Antara 5 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia adalah bahasa Arab dengan lebih daripada 22 negara menjadikannya sebagai bahasa rasmi mereka. Bahasa Arab berkait rapat dengan Ibrani dan Aram. Pada mulanya, ia berkembang melalui puisi dan tradisi lisan selama beribu-ribu tahun. Apabila anda mendengar bahasa Arab, anda boleh mendengar keunikan bahasa tersebut kerana ia mengandungi bunyi dan tidak wujud dalam mana-mana bahasa lain di dunia. Bagi masyarakat Arab, mereka lebih menyukai pakaian yang mempunyai lengan panjang yang menjuntai hingga ke kaki. Bagi pilihan tona warna pula, mereka kebiasaannya cenderung memilih warna bertona cerah seperti putih semasa musim panas, manakala mengenakan pakaian yang bertona agak gelap seperti hitam atau biru laut sewaktu musim sejuk. Di Arab Saudi, kaum lelaki akan mengenakan pakaian yang dikenali sebagai syirwal atau izhar, yang merupakan jubah panjang berwarna putih, yang kebiasaannya dilengkapi dengan penutup kepala yang dipanggil sebagai mudawarah. Bagi kaum wanita masyarakat Arab pula, mereka akan mengenakan pakaian tradisional yang dikenali sebagai abaya yang merupakan jubah labuh berwarna hitam. Kebiasaannya, abaya diturut dikenakan bersama purdah yang menutupi wajah mereka. Shawarma merupakan hidangan dari Timur Tengah. Ia biasanya berintikan isi ayam, daging lembu atau kambing yang dihiris nipis-nipis dan disusun memanjang di atas sekeping roti khas yang rata atau seperti roti pita dan lava. Ia merupakan hidangan jalanan yang sangat popular terutamanya di Mesir serta semenanjung Arab. Kunafa merupakan sejenis pencuci mulut yang mirip seperti sepotong kek yang berintikan keju cair di sebelah dalam. Topping kunafa ini pula diletakkan seakan-akan bihun. Ia kemudiannya dibakar menggunakan oven bagi mendapatkan tekstur luar yang rangup serta cheesy di dalam.